Assalamualaikum dan selamat datang ke Hey Shadows Channel di mana aku berkongsikan dengan korang kisah seram, kisah misteri dan juga kisah jenayah yang pernah berlaku di dunia kita ini. Alright guys, so pada hari ini aku ada satu kisah seram yang aku nak kongsikan dengan korang, di mana kisah ni berlaku hampir 60 tahun yang dulu. Amboi, lama babe. So kisah ni yang dikongsikan pada aku berkenaan seorang gadis kecil pada ketika itu bersama rakan-rakannya yang mengalami satu insiden yang amat menyeramkan sampai satu kampung tu kecoh dengan insiden tersebut. So kalau korang nak tahu kisah apa yang aku nak kongsikan dengan korang, jom kita layan kisah seram malam ini. Let's go guys. So, pengalaman yang aku bakal kongsikan dengan korang pada malam ini berdasarkan pengalaman seram yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Maria. And insiden tersebut berlaku hampir 60 tahun yang dahulu. So, insiden tersebut berlaku ketika Maria masih lagi budak kecil. Masih lagi di zaman persekolahan dia lah, zaman sekolah rendah time tu. Insiden tersebut, dia punya kecoh dia punya seram dia sampai satu kampung huru-hara dengan insiden tersebut tau. And pengalaman seram ni berlaku tak jauh mana pun, dekat KL je, di satu kawasan yang bernama Sentul. Okay, so Sentul macam sekarang korang tahulah penuh dengan pembangunan, perumahan dan macam-macam lagi yang ada sekarang dekat Bandar Sentul. Tapi pada satu ketika dahulu, Sentul ni hanyalah kawasan macam perkampungan kecil, berhutan-hutan, tanah lapang dan macam-macam lagi lah. Kira pembangunan tak sampai lagi ke area situ. So banyaklah insiden-insiden dan pengalaman seram yang pernah dialami oleh Maria. Tapi satu insiden ni dia tak boleh lupakan sampai ke hari ini. So kisah ni berlaku pada suatu hari di mana Maria dan rakan-rakannya hendak ke sekolah macam biasa. Di waktu pagi di mana Maria dan rakan-rakannya akan melalui jalan-jalan yang berliku-liku. Boy, macam tu sekali So dulu diorang tak adalah jalan yang, bukan nak kata tak ada jalan tar, ada je jalan tar. Tapi perjalanan Maria dan rakan-rakannya ke sekolah, diorang melalui jalan belakang di mana penuh dengan semak samun, lalang-lalang. Even diorang terpaksa melintasi sungai. Aku tak berapa tahu sungai tu kat mana sekarang. Tapi adalah sungai ketika itu yang di mana diorang kena melintas. Dan perjalanan diorang bukanlah satu perjalanan yang mudah berbanding kita pada hari ini. Alright, amboi sampai macam tu sekali So macam biasa, Maria dan rakan-rakannya akan pergi ke sekolah dan standard lah. Diorang akan mulakan hari diorang dengan segala mata pelajaran yang diorang tahulah kepada ketika itu. So Maria ni mempunyai seorang rakan yang rapat yang bernama Janice. So kemana sahaja Maria ada, Janice ada, dan kemana sahaja Janice ada, Maria ada. So begitu rapatlah mereka di sekolah. So pada satu hari ni, si Janice ni dia ada plan lah. Dia kata dia nak time tu lepas waktu sekolah, pada balik semua tu, petang dia mengajak Maria dan rakan-rakannya yang lain untuk bermain di satu padang yang luas dekat kawasan perumahan dorang. So Maria pun bersetuju dan rakan-rakannya pada waktu itu pun, yelah time tu apa je nak buat kan, handphone tak ada, semua benda tak ada teknologi yang macam kita ada sekarang. So dorang pun okey dan plan lah petang tu. And time tu kau bayangkan lah, tak adalah macam sekarang nak WhatsApp ke apa benda kan. Memang kalau kau kata nak datang, kau kena datang lah. Kalau orang tu tak ada, nasib kau lah. Alright. So diorang pun dah plan baiknya aktiviti apa yang diorang buat, permainan apa yang diorang nak main, everything all, semuanya telah dirancang ketika di sekolah time tu. So Maria dan Janice pun tak sabarlah nak sekolah, waktu sekolah tamat. So seeloknya bunyi loceng yang terakhir, diorang pun dengan semangatnya bergegas pulang ke rumah. So perjalanannya masih sama juga, berliku-liku. So selepas semua dah settle, diorang pun tiba di rumah masing-masing. Diorang pun memberitahu rancangan diorang, apa yang diorang nak buat pada waktu petang kepada kedua ibu bapa mereka. And semua ibu bapa diorang pun bersetuju dengan rancangan diorang, iaitu bermain di padang yang lapang tersebut. Tapi ayah Maria berpesan kepada Maria, kamu keluar pukul 5 petang, kamu kena balik sebelum 6.30 petang. And sekiranya kamu bermain di padang yang lapang tersebut, jangan sesekali mendekati satu pokok besar yang mempunyai lorong-lorong, yang kira kalau kau tinggi dalam
apa nak kata dalam 4 kaki macam tu ataupun 3 kaki macam tu, yelah budak-budak time tu kan, mana tinggi sangat kan. Janganlah masuk ke ruang-ruang pokok tersebut. So dikatakan dekat padang tersebut ada satu pokok tau. So pokok tu memang besar gila lah, and besar dia sampai satu tahap bila yelah dah lama macam tu, akar-akar dia membentuk macam terowong tau dekat bawah tu. Kira kau boleh masuk, kau boleh keluar sana, kau boleh keluar sini. So memang besar lah pokok tersebut. So ayah Maria pun melarang Maria jangan sesekali mendekati pokok tersebut dengan alasan kot-kot ada binatang berbisa seperti kalajengking ke, ular ke. Yalah, kita tak tahu kan apa benda pokok. Nama pun pokok kan. Macam-macam benda boleh ada kat situ. So itulah pesan ayah Maria kepada Maria. So pada petang itu, diorang pun dah set timing semua benda cantik kan. Diorang pun keluar ke padang yang diorang plan untuk berjumpa. So setibanya si Maria dan Janice dan rakan-rakan dia yang lain di padang tersebut, diorang pun apa lagi? Set lah segala permainan yang diorang nak main. Rounders ke kan, baling guli ke, gasing ke, layang-layang ke, macam-macam lah. Diorang bermain, main. Sampailah satu ketika ni di mana Janice asyik terpandang pokok besar tersebut tau. Kagum dengan pokok tersebut. So Maria pun terpandang kat Janice. So Maria pun tegur lah, kau tengok apa tu? So Janice pun cakap, oh, I tengok pokok tu, I macam berkenan, macam kita patut bermain dekat kawasan situ. Dan Maria pun teringat akan pesan ayahnya supaya jangan mendekati pokok tersebut walau apa sekalipun, especially dekat-dekat nak senja. Dan ketika diorang dah bermain agak lama di padang tersebut, jam dah hampir menunjukkan dekat pukul 6. So Maria pun berkata kepada Janice, tak payahlah kita mendekati pokok tersebut, takut ada binatang-binatang yang beracun ke apa semua kan. So Janice pun kata, tak ada, mana ada, dia pernah bermain dekat pokok tu, tak ada apa-apa pun. Dia ada macam ruang-ruang, terowong-terowong yang best lah, boleh panjat sana, panjat sini, panjat pokok, lompat pokok. Boy, itu. Maria pun macam, lagi dia dengar penjelasan si Janice ni, Maria pun tiba-tiba naik macam, kira perasaan Maria untuk mengetahui lebih lagi pasal pokok tu, lagi membina-bina, membuak-buak. Boy. So apa lagi, Maria pun macam, macam best juga kan. Kita patut tengoklah pokok tu, apa ada. So Janice pun macam, yes, kawan aku dah terperangkap. So Maria dan Janice pun bagi tahu rakan-rakannya jom bermain di pokok besar tersebut. So rakan-rakan dia manalah tahu sangat pasal pokok besar tu kan. So diorang pun macam kita main kat situ. So budak-budak ni pun berangkat pergi ke pokok tersebut. So memang bila diorang sampai sana, diorang kagum dan terkejut betapa besarnya pokok tu. And diorang ni ialah anak-anak kecil kan, kira pokok yang tu, kalau contoh macam kita yang dewasa ni tengok pokok tersebut macam okey lah, besar lah, memang besar, tapi mungkin tak muat lah nak masuk lorong-lorong kat pokok tu. Tapi bagi diorang memang diorang excited gila, kagum dengan pokok tersebut. Diorang boleh bermain sorok-sorok, diorang boleh ibarat macam main tentera, and time tu permainan semua jenis yang macam main acah-acah tentera macam tu kan. Masuk lorong sini lah, peng-peng macam tu kan. Maria ni pun macam kagum lah tengok pokok tersebut. Janice pun cakap, jom lah kita masuk ke dalam tu. Tapi Maria masih ragu-ragu dengan perbuatan tersebut sebab dia still masih ingat lagi pada pesanan ayahnya. Namun begitu, selepas dipujuk oleh Janice berkali-kali, pujuk, Maria pun termakan pujukan si Janice. So Maria pun cakap, jomlah kita try lah masuk dalam pokok tu kan, tengok apa ada kan. So pada awalnya mereka kira ramai-ramai lah masuk kan, and diorang excited kan, boleh masuk, ruang dia agak luas. Bila kau keluar dekat dia ada beberapa exit dalam pokok tu kan, kira kau keluar dekat sini, kau keluar dekat tempat lain, and kau panjat sini, tiba-tiba kau atas dahan yang besar, kau boleh melihat kawasan padang semua benda. So diorang excited lah. So lama kelamaan, selepas lama bermain kat situ, so diorang pun keluarlah dekat pokok tu. Yalah, dekat-dekat nak senja dah kan, diorang pun nak kena balik dah seperti apa yang dijanjikan pada kedua ibu bapa diorang. So Maria dengan rakan-rakannya semua dah dekat luar, and then Janice pun macam relax lah, main lagi. So Maria pun cakap, tak payahlah, jomlah, dah pukul berapa ni, kena balik. So Janice macam, alah, sekejap lagi, sikit lagi. Macam tu. So Janice pun masuk balik ke dalam ruangan kosong pokok tersebut, and selepas hampir 10 minit macam tu, Maria dah naik risau sebab apa Janice tak muncul-muncul. So dia risaulah kok ada apa-apa terjadi dekat si Janice ni. So Maria pun mendekati pokok tersebut. So bila Maria mendekati tersebut, boom, Janice terkeluar dari situ. Tapi kali ni Janice yang keluar ni bukan seperti Janice yang tadi tau. Janice yang tadi macam excited, bersukaria, have fun, muka ceria macam tu. Tapi Janice yang keluar kali ni daripada pokok tu bukan Janice yang ceria tau. Dia tiba-tiba macam muka serius, muka tak senyum,
And then dia keluar daripada lorong pokok tersebut tau. Dan Maria tanya Janice, apa dah jadi? Kenapa lama sangat? Dan Janice hanya jawab, oh tak ada apa-apa, macam tu. So Janice pun cakap, jomlah balik. So Maria pelik dengan kelakuan Janice. Maria fikir, okey lah, mungkin dia penat ke, ataupun mungkin dia merajuk dengan rakan-rakan dia termasuk Maria sebab tak nak join dia bermain dekat pokok tu. So diorang pun plan untuk balik dan semua berpisah lah pada waktu itu. Maria pada awalnya ingat tak ada apa-apa yang berlaku, hanya benda biasa je. Tapi selepas insiden tersebut, bermacam-macam perkara yang aneh berlaku dekat kampung tersebut. So pada malam tersebut, selepas semua dah bersurai dan pulang ke rumah masing-masing, dan ketika itu Maria pun dah siap sedia untuk makan malam. Sambil diorang tengah makan malam, tiba-tiba diorang terdengar ketukan dekat pagar di luar dan memanggil ayah Maria. So ayah Maria ni pun pergilah nak tengok siapa tu, dan merupakan salah seorang jiran di kawasan perumahan Maria. So ayahnya pun pergilah keluar dan tanya kenapa, apa yang dah berlaku. So lelaki tersebut pun memberitahu yang ada telefon untuk ayah Maria. So dulu ni diorang tak ada telefon macam kita ada, yang ada telefon rumah ke handphone ke apa. Diorang mempunyai satu public phone di mana berkongsi dengan kejiranan dekat kawasan tersebut. So ayah Maria ni pun pergilah dekat pondok telefon tersebut dan menjawab telefon. So Maria dalam diam, dia pergilah mengendap ayahnya melalui tingkap. So dia pandang, dia tengok ayah dia. So sambil ayah dia dekat telefon, ayah dia yang pada awalnya muka ceria, senyum semua, tiba-tiba bertukar menjadi serius, and dia terpandang Maria. Okay, dan ketika Maria terpandang dia nampak ayah dia seperti tengah marah. So selepas ayah dia dah jawab telefon everything all, dah letak semua, so ayah dia pulang ke rumah lah. And Maria cepat-cepat berlari ke meja makan dan sambung makan seperti tak ada apa yang dah berlaku. Pelakon kononnya, tapi masalahnya ayah dia dah nampak apa yang Maria tengah buat kat tingkap tu. So ayah dia pun duduk and buat sambung makan lah. So tengah makan, ayah dia stop. Ayah dia tanya Maria, kamu pergi mana tadi? So Maria pun persoalkan ayah dia, pergi mana? Pergi padang lah bermain dengan rakan-rakan dia, kata Maria. So ayah Maria cakap, kamu jangan tipu saya. Sebab apa? Ayah terima panggilan daripada jiran sebelah, bukan jiran sebelah lah, jiran kampung sebelah, yang mengatakan korang bermain dekat pokok besar tersebut. So Maria pun dah panik sebab dia tahulah apa akan terjadi kalau once bapak dia tahu. So Maria try nak cover line, dia kata tak ada, kita orang tak main dekat pokok besar tu. Dan ayah dia pun cakap, kamu jangan tipu, sebab benda ni ayah boleh tahu kalau kamu tipu. So Maria pun still try to defend and still tak nak mengaku yang dia bermain dekat pokok tersebut. So punyalah defend. Lalas Maria pun break lah, tak boleh. And ayah dia asyik non-stop persoalkan. So Maria pun cakap yes, dia dan rakan-rakannya termasuk Janice bermain dekat pokok tersebut. So ayah dia tanya, dalam pukul berapa kamu main kat situ? So Janice pun cakap dalam anggaran pukul 6 macam tu lah. Ayah dia pun naik radang, hentak meja kuat kan. Lepas tu ayah dia pun bagi tahu Maria, bukankah ayah dah bagi tahu jangan pergi dekat tempat tu pada waktu-waktu tersebut? So Maria pun macam disebabkan benda tu dia dah jadi panik dan semua benda. So Maria macam takut lah. And ibu Maria pun bagi tahulah dekat ayah dia, kamu kenapa tiba-tiba marah? Kenapa? Apa yang sebenarnya dah berlaku? So ayah Maria ni pun tak nak cerita lebih. Dia suruh Maria masuk ke bilik dia dan fikir apa yang dia telah lakukan. And dia bagi tahu Maria dan isteri dia yang dia akan pergi ke rumah keluarga Janice untuk berbincang lah apa yang tengah ataupun telah berlaku. So lepas semua dah semua makan everything all, Maria pun pergi ke bilik dia, and ayah si Maria ni pun naik basikal. Yalah, dulu naik basikal je, tak ada kereta babe. So naik basikal dan menghala ke rumah keluarga Janice. Mengikut kisah yang dikongsikan oleh Maria, ketika ayah dia berada di sana, so ayah Janice pun ayah Janice dan ayah Maria berjumpalah dekat luar pagar semua. So ayah Janice pun menerangkan apa yang telah berlaku. So ayah Janice cakap yang selepas Janice pulang daripada padang tersebut, Janice seperti bukan diri dia tau. Janice hanya diam dan cakap sepatah dua. Selalu Janice bukan begitu. Dia selalu akan berinteraksi lah dengan keluarga dia kan. So pada malam tu lepas si Janice balik, Janice hanya berdiamkan diri, tak menunjukkan apa-apa perasaan. Dan bila dipanggil untuk makan malam, Janice cakap dia tak nak makan, and dia hanya duduk di dalam bilik dia saja. And masalah dia, kalau duduk dalam bilik macam belajar ke ataupun buat homework ke apa, semua benda tu tak apa. Tapi Janice hanya duduk di atas katil dia, termenung memandang ke arah almari Janice. So ayah dia pun pelik, kenapa Janice tiba-tiba berubah perangai. So ayah dia try lah berkomunikasi dengan Janice, cakap apa yang dah berlaku, ada benda yang tak elok berlaku ke kan, bergaduh dengan kawan ke apa. Janice hanya cakap tak ada apa-apa saja, macam tu je.
So ayah Janice pun pelik lah, dan ketika itulah ayah Janice pergi dekat pondok telefon kat kawasan jiran tersebut dan cuba menelefon ayah Maria. And time tu lah si ayah si Janice ni bagi tahulah dekat ayah Maria apa yang dah berlaku. Perangai Janice tiba-tiba berubah, everything all. Tapi ayah Maria dah tahu something is fishy. Boy, ada benda yang tak kena lah. And for some reason ayah Maria suspek Maria dan juga Janice bersama rakan-rakan diorang bermain dekat pokok tersebut. Kira insiden tersebut bukan kali pertama yang pernah berlaku. Kira benda ni pernah berlaku beberapa kali dahulunya. Sebab tu ayah Maria memberi amaran kepada Maria supaya jangan pergi dekat pokok tersebut. Ada kemungkinan yang ayah Maria tahu apa akan terjadi sekiranya mereka bermain dekat kawasan pokok tersebut pada waktu-waktu yang tertentu. So ayah Maria pun bagi tahu pada ayah Janice, tak apa, kita tengok keadaan Janice macam mana. Alright. So kira sepanjang malam tu ayah Maria bagi tahu ayah Janice, just perhatikan perangai si Janice. Kalau ada apa-apa perkara yang pelik, terus call ayah Maria, and ayah Maria akan bawa lah orang-orang kampung semua benda tu untuk check kod ada benda yang tak kena. So ayah Janice pun okay, bagi green light. Diorang akan perhatikan perangai Janice pada waktu itu, and kalau ada apa-apa dia akan telefon ayah Maria. So ayah Maria lepas dah settle semua perjumpaan tu, ayah Maria pun pulang ke rumah dia. So selepas ayah Maria pulang ke rumah dia, ibu kepada Maria pun bertanyakan kepada ayah Maria, tanya apa yang dah berlaku, kan? Ada benda yang tak kena ke? So ayah Maria hanya bagi tahu untuk buat masa sekarang kita tak tahu apa sebenarnya yang dah berlaku. Kita hanya boleh perhatikan, kan? Ayah Maria dah suruh ayah Janice untuk perhatikan kelakuan Janice kira sepanjang malam ataupun hari-hari yang berikutnya lah. Okay, sekiranya ada apa-apa perubahan yang memang lagi teruk daripada apa yang tengah berlaku. And kok mungkin Janice tengah bad mood ke apa kan. So mungkin lepas tu dah elok ke, lepas dah bangun tidur kan, semua benda keesokan harinya ke apa. So ayah Maria dia suruh ayah Janice untuk perhatikan kelakuan Janice untuk beberapa hari ni. So selepas semua penerangan itu telah diberikan kepada ibu Maria, so diorang pun okay fine. So diorang pun bersiap sedia untuk masuk tidur. Pada malam tersebut, dekat sinilah banyak insiden-insiden yang menyeramkan berlaku, bukan hanya di rumah Maria tapi di keseluruh kejiranan di kawasan rumah Maria, termasuk keluarga si Janice ni. So pada malam tu, mengikut kisah yang Maria bagi tahu, ketika Maria sedang tidur, tiba-tiba dia terdengar seperti ada benda yang sedang berjalan di atas atap rumah dorang tau. And dia bukan jalan yang perlahan-perlahan, dia macam hentakan tau, tang 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 tang, kuat gila. So Maria pun tersedar. So bila Maria tersedar, dia keluarlah daripada bilik dia nak cek apa yang dah berlaku. Tapi dia terkejut bila dia keluar, dia sedar yang ayah dia sudah ada dekat luar rumah tu and sedang memandang ke arah bumbung rumah tersebut. So Maria pun pergilah dekat pintu tersebut and tanya ayah dia apa yang tengah berlaku. Ayah dia hanya suruh untuk Maria masuk ke dalam, jangan keluar. So Maria tak tahulah apa benda yang tengah berlaku sebenarnya. So Maria pun tak nak argue dengan bapa dia. Maria pun masuk ke bilik. Tapi sebenarnya apa yang tengah berlaku ketika itu, ayah dia bukan hanya berada di luar seorang-seorang. Ada beberapa jiran pun, jiran dekat kawasan tersebut, kira ketua keluarga dalam rumah tersebut, semua berada dekat luar. Sebab apa? Diorang semua dengar benda yang sama, seperti ada benda yang tengah berjalan dekat atas atap rumah tersebut. And time tu bukan macam bumbung sekarang ni kan, yang jenis batu-bata ke apa benda lah. Aku tak tahu apa benda yang diorang letak atas bumbung. Okay, aku bukan kontraktor ke apa. So semua berada dekat luar and semua macam terpandang-pandang lah. And time tu yelah, kawasan perkampungan memang tak ada lampu. Yang ada pun lampu mentol kecil dalam rumah dorang tu. Sebab zaman tu bukan macam zaman sekarang kena ingat tu, benda ni happen 60 tahun yang dulu bukan tu 20 tahun ke 10 tahun yang dulu, 60 tahun yang dahulu. So masing-masing tengah pandang atas atap, cari kot-kot ada musang ke beruk ke apa kan. Tapi diorang tak jumpa apa-apa. Alright, diorang tak nampak apa-apa, tak jumpa apa-apa, and diorang confused, diorang keliru. Kenapa tiba-tiba ada bunyi berjalan atas atap diorang? Tapi hanya seorang sahaja yang sedang perhatikan sesuatu dengan penuh khusyuk dekat atas bumbung tu, iaitu ayah Maria. And diorang semua terpandang dekat ayah Maria. Diorang lihat biji mata si ayah Maria ni ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Seolah-olah dia nampak sesuatu yang tengah berjalan di atas bumbung tersebut. So mengikut cerita yang diberitahu kemudiannya lah, bila Maria dah besar, bila ayah dia ceritalah apa sebenarnya telah berlaku, rupa-rupanya ayah dia nampak
ada makhluk yang sedang berjalan di atas bumbung tersebut. And makhluk tersebut tak lain dan tak bukan Cik Ponti lah. Siapa lagi? Selalunya Cik Ponti terbang kan, tapi kali ni dia decide untuk berjalan di atas bumbung, right? Dia macam tap dance lah dekat atas tu. Tak ada kerja betul. So dia pun berjalan. Benda tu pun berjalan mengganggu penduduk di kawasan kejiranan tersebut. So selepas tu ayah Maria terus pergi ke pondok telefon untuk call ayah si Janice. Kod-kod ada benda yang tak kena datang daripada Janice ke apa kan. So ayah dia call ayah si Janice. Orang kampung kat situ menjawab and call lah ayah Janice untuk keluar. And benda yang paling epic insiden tersebut bukan hanya berlaku di kawasan kejiranan ayah Maria, tapi juga berlaku di kawasan kejiranan ayah si Janice. Benda yang sama, diorang terdengar seolah-olah ada benda berjalan di atas bumbung rumah diorang. So ayah si Maria ni tanyalah ayah Janice okey ke tak? Ada apa-apa benda yang berlaku kat dia ke tak? So ayah si Janice cakap tak ada apa-apa yang berlaku. Si Janice tengah tidur elok je dalam bilik dia. So ayah Maria pun dah jam dah. Fikir, okay, fine, tak apa. Dia just masuk rumah dan cuba abaikan gangguan tersebut tau. Tapi sepanjang malam tersebut, bagi Maria merupakan malam yang terpanjang dalam hidup dia tau. So selepas gangguan di atas bumbung rumah diorang tu, ada lagi bermacam-macam gangguan-gangguan lain. Kejap-kejap diorang terdengar seperti ada tapak kaki berjalan di dalam rumah diorang. And then tiba-tiba diorang terdengar dekat belakang, so dekat belakang rumah diorang banyak, dia macam kawasan berhutan tau. Ada pokok-pokok tinggi semua. And diorang terdengar seolah-olah ada benda yang sedang bergerak dari satu pokok ke pokok yang lain tau. Kira macam bunyi angin ke bunyi ranting bergerak macam tu tau. So Maria time tu fikir macam kokot ada binatang lah beruk tengah berhayun ke apa kan. Tapi beruk tengah-tengah malam nak hayun apa. Tapi ayah Maria, apa yang Maria nampak pada malam tu, ayah Maria hanya berjaga dekat kawasan ruang tamu. Dia macam seolah-olah menjadi guard dekat rumah tersebut tau. Ayah dia mempunyai macam dia tengah pegang sesuatu, Maria tak apa ingat apa yang ayah dia pegang, tapi seolah-olah memegang sesuatu. Kok kalau ada benda masuk ke apa, dia akan menggunakan benda tu untuk menghalau benda tu keluar. Sampailah satu tahap di mana gangguan tersebut dah terlalu mengganggu lah. Alright, senang cerita mengganggu lah. Maria pun keluar daripada bilik dia dan tanya ayah dia, bunyi apa tu? Kejap dengar bunyi tapak kaki, kejap bunyi bumbung, kejap bunyi belakang rumah lah, pokok lah, apa benda semua. So ayah Maria hanya cakap masuk dalam bilik, tidur, abaikan. Dan Maria pun cakap macam mana nak abaikan, bunyi tu kuat. So ayah Maria hanya cakap jangan ambil tahu benda-benda ni, sebab kalau ambil tahu, kalau nak tahu, nanti sesilap tak tidur lah malam tu. So Maria dalam otak dia hanya fikir satu, apa lagi kalau bukan hantu. So benda tu non-stop tau. Continuous. So time tu baru pukul 2 pagi and insiden tersebut masih penuh gangguan. And tiba-tiba public phone dekat luar berbunyi and ayah Maria terus bergegas pergi telefon tersebut dan menjawab telefon tersebut. So bila ayah Maria jawab, dia dah tahu dah ini tak lain dan tak bukan ayah si Janice. So ayah Janice pun bagi tahu yang rupanya Janice tak ada dalam bilik. Apa yang disangkakan oleh ayah Janice yang Janice sedang tidur, rupanya tak. Dia ingat Janice tengah tidur. Bila time ayah dia pergi mengintai bilik si Janice, ialah lampu dah padam. Dia nampak seolah-olah Janice sedang tidur di atas katil dia. Tapi bila kali kedua yang ayah Janice dia rasa tak sedap hati, dia nak check apa yang tengah berlaku everything. So dia pun masuk bilik Janice, buka lampu and time tu lah dia sedar rupanya Janice tak ada kat situ. Kemana pula si Janice ni pergi kan? So ayah dia mencari dalam kawasan rumah tu sampai dah tak tahu nak pergi mana. Dia pun menelefon ayah si Maria. Ayah si Maria tanpa membuang masa terus bagi tahu ibu si Maria dia terpaksa pergi ke rumah Janice sebab ada benda yang dah berlaku dekat rumah tersebut. So ibu Maria pun macam okay fine. And pada waktu itu orang-orang kampung dah tak tidur tau. Ketua keluarga dekat kampus itu dah tak tidur. And bagusnya lah waktu dulu kan, sekiranya mana-mana rumah lah, kalau ketua keluarga keluar emergency ke apa, kejiranan tersebut akan ada kat situ untuk support kalau kata ada apa-apa benda yang berlaku. Itulah bagusnya kejiranan dahulu berbanding sekarang. So ayah si Maria ni pun meneruskan perjalanan ke rumah si Janice. And setibanya ayah Maria di rumah si Janice ni, so ayah Janice pun menerangkan lah kan, dia kata dia dah cari satu kawasan semua, tak jumpa-jumpa juga si Janice ni. So ayah Maria fikir satu benda, pokok besar yang diorang bermain petang tadi. So ayah Janice pun pelik, pokok besar, takkan kau diorang main dekat situ? Ayah Maria kata tak, kita pergi situ, kita bawa 2-3 orang kampung, pergi sekali dekat pokok tersebut. And diorang pun pergilah ke pokok tersebut. So bila semua dah ada kat situ, alangkah terkejutnya diorang bila diorang terjumpa Janice
sedang berada di atas pokok, tengah berdiri sambil memandang ke bawah. Time tu semua nampak lah. Alright, semua orang nampak apa benda yang atas pokok tu. And ayah Maria hanya pandang dengan muka yang garang and suruh turun dan pulang ke tempat asal dia. Dan ayah Janice pun tanya, pulang ke tempat asal tu anak aku. Dan ayah Maria cakap, itu bukan anak kau, itu makhluk lain yang menyerupai anak kau. So ayah si Janice pun confused lah, keliru. Apa yang kau cakap ni? Tu kan anak aku. Kau terang-terang kau boleh nampak. Semua orang nampak. Yang semua pun bercakap benda yang sama. Itu adalah Janice. Tapi ayah Maria cakap itu bukan Janice. So selepas beberapa kali ayah Maria ni cuba untuk memanggil Janice turun, tapi Janice still tak turun-turun. And Janice hanya memandang diorang sambil tersenyum dan mengilai. And orang-orang kampung time tu dah naik gerun lah kan dengan mengilai tu. And masalah dia, diorang bukan hanya dengar dekat pokok tersebut. Diorang boleh dengar dekat kawasan-kawasan rumah diorang pun ada benda yang sama sedang berlaku tau. And diorang boleh nampak ke semua orang yang dalam rumah tu sekarang semua berada di luar kawasan rumah diorang. Dengan torchlight lah apa semua. Nak mencari apa sebenarnya yang tengah berlaku. Tapi hakikatnya sebenarnya satu kawasan kampung tu telah diganggu oleh makhluk yang tak lain dan tak bukan Cik Ponti. Dahsyat sial. Terus ganggu kawasan kampung tersebut. Hamboi. So, ayah Maria dah tak tahan, dah banyak kali panggil, tak nak turun, degil. Akhirnya ayah Maria pun mencari ustaz yang berada di kawasan perkampungan tersebut. So, adalah satu ustaz yang stay dekat kawasan tersebut. Tapi ustaz tersebut dah memang tengah standby dekat area situ and tengah membaca dan ibarat macam merukiahkan lah tempat tersebut. Sebab ustaz tersebut dah tahu dah ini gangguan lain macam ni dekat tempat kawasan rumah diorang. So ayah Maria pun approach ustaz tersebut and menerangkan apa yang telah berlaku. So ustaz tu tanpa membuang masa terus bergegas ke pokok besar tersebut. And ustaz tersebut terkejut apabila dia melihat seorang budak yang tengah berdiri atas pokok tu dengan penuh kestabilan. And time tu jugalah ustaz tu tahu itu bukan manusia. Itu bukan manusia dan itu bukan Janice. So ayah Janice pun pelik, macam mana tu boleh jadi bukan Janice tapi muka semua nampak sama. So ustaz tu tersebut pun menerangkan yang bahawa jin boleh menyerupai sesetengah manusia hanya untuk menyesatkan orang-orang dekat situ. So lepas ustaz tu dah explain semua benda tu, so ustaz pun membacalah doa-doa tertentu untuk menurunkan makhluk tersebut daripada atas pokok tu. So selepas beberapa ketika kemudian, tiba-tiba makhluk tersebut pun turun dengan laju. Diorang pun tak sedar, tahu-tahu makhluk tersebut dah ada dekat depan diorang. And makhluk tu ialah berbadankan budak kecil tadi kan, si Janice tu memandang ustaz tersebut and tanya ustaz tu, kau nak apa? So ustaz tu pun cakap, aku nak tuan punya badan. So kira Janice lah. So makhluk tersebut pun cakap yang budak perempuan si Janice ni dah mengganggu rumah dia. Alright, dia masuk tanpa izin. Bukan masuk tanpa izin, kira masuk and then kira menyelongkar kawasan rumah dia. Ibarat macam tu lah. So ustaz tu pun berkomunikasi lah dengan makhluk tersebut. Cakap sekiranya kau tak bagi, dia akan lakukan sesuatu yang makhluk tersebut akan menyesal, everything, kau jangan mengganggu. So selepas dah beberapa lama kemudian makhluk tu still berdegil lah. So ustaz tu pun continue membaca segala ayat daripada Al-Quran yang dia tahu, merukiahkan keadaan tersebut sampai makhluk tersebut terseksa and akhirnya bersetuju untuk memulangkan kembali Janice. So makhluk tersebut pun masuk ke dalam pokok kan, yang bawah yang pokok yang ada ruang-ruang tu, masuk ke dalam tersebut. Dalam beberapa minit kemudian ternampak Janice berlari keluar menangis-nangis tau. Dan non-stop menangis, ketakutan, memeluk ayahnya. So Janice pun menerangkan apa yang dah berlaku. So ketika dia masuk ke dalam ruangan tersebut, tiba-tiba dia tak jumpa jalan keluar. Bila dia masuk time awal-awalnya, dia nampak cahaya nak keluar mana, everything all. So elok kali terakhir yang dia masuk tu, dia tak nampak apa-apa. Tiba-tiba seluruh kawasan tersebut menjadi gelap and dia sesat kat dalam pokok tersebut. So apa yang dah berlaku is ada pertukaran yang dah berlaku
waktu benda tu terjadi. So waktu Janice yang betul masuk dalam pokok tu, bila keluar bukan merupakan Janice yang sebenar, tapi makhluk yang menyerupai si Janice. So disebabkan Janice dalam keadaan yang macam tu, kira lemah semangat, so ustaz tersebut pun menenangkan situasi dan cuba mengambil balik semangat si Janice. And yes, selepas insiden tersebut, Janice demam, ketakutan, tak berani nak cakap everything all, dan mengambil hampir seminggu lebih lah untuk Janice kembali kepada diri dia yang asal. So lepas seminggu lebih macam tu, barulah si Maria berjumpa dengan Janice ketika dalam perjalanan ke sekolah. And Maria tanyalah apa yang dah berlaku, semua benda ni. So Janice pun menerangkan, and dia kata dia tak nak lagi cakap pasal benda ni sebab ia merupakan satu pengalaman yang paling menyeramkan buat Janice. And apatah lagi si Maria yang bersama dengan Janice pada waktu itu, and dia bersyukur lah, kira dia macam, yalah, dia bersyukur dia tak masuk untuk kali terakhir ke dalam pokok tu, sebab berkemungkinan dia sendiri pun akan sesat di dalam pokok tersebut. So akhirnya semua benda tu dah selesai, alright. Tapi walaupun benda tu semua selesai pada waktu itulah, okay, ni zaman 60-an semua tu kan, pokok yang besar tu, apa yang Maria ingat bila ada sesekali tu, bila dia lalu dan terpandang pokok tersebut, dia terjumpa, banding dulu time yang dia awal-awal pergi kat pokok tu biasa je, bersih semua, tak ada apa-apa. Kali ni bila dia ternampak pokok tu, dia nampak penuh dengan paku, ibarat macam orang-orang kampung memaku pokok tersebut supaya apa-apa makhluk yang ada kat dalam tu tak keluar lagi. So itulah kepercayaan orang-orang dululah, alright. Macam kita yang beragama Islam, kita tak boleh lah percaya yang memaku semua benda tu, alright. Kita hanya boleh meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. So janganlah pergi start memaku apa benda semua. So apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah ni is that sekiranya orang tua kita memberi tahu kita atau berpesan kepada kita sesuatu benda tu, dengarlah, kerana pesanan diorang sentiasa ada sebab, sentiasa ada hikmah di sebalik apa yang diorang bagi tahu. Alright, diorang kata jangan buat ni adalah sebab-sebab tertentu, tapi yes, kita faham, kita kadang-kadang, yelah, zaman muda kan, darah muda kan, apa je kan, selagi benda tu tak terkena kat diri kita, selagi itulah kita nak cuba. Apa yang dia kata jangan buat, kita buat. Apa yang jangan buat, kita still buat. So macam tu lah. So again, kepada yang mana kalau kata ada yang masih di bawah jagaan ibu bapa, bila ibu bapa tu cakap sesuatu, dengarlah cakap dorang. Alright, janganlah melawan, tak guna melawan kedua ibu bapa kita. So aku harap korang terhibur dengan kisah pada malam ni. Yes, banyaklah insiden-insiden yang berlaku dengan si Maria lah, dengan si Janice lah. And plus lagi boleh dikatakan satu kampung diganggu oleh Pontianak. Boy, memang dahsyat gila lah. Alright, and adalah insiden ni berlaku 60 tahun yang dulu kan. Lama babe. Tapi walaupun benda ni berlaku 60 tahun dahulu, tapi still fresh dalam ingatan si Maria. So kalau korang suka pada kisah pada hari ni, korang boleh tekan butang like di bawah. And kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tolong subscribe ke channel aku. And also korang boleh share video ni ke platform-platform social media korang, and kongsilah dengan kawan-kawan ke, ahli keluarga ke, siapa-siapa sekalipun lah, supaya banyak lagi lah subscriber and banyak lagi kisah yang aku boleh kongsikan dengan subscribers aku, and also viewers aku yang mana masih belum subscribe. And also pada yang dah subscribe, jangan lupa tekan pula bell notification, sebab kalau tak tekan nanti korang tak tahulah story-story baru yang aku bakal keluarkan, nanti korang terlepas pula cerita tu. So tekan bell notification. Yes. Alright, so sampai hari ni sajalah kisah seram kita pada malam ni. Aku harap kita akan berjumpa lagi di konten yang akan datang. And seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe and stay healthy. Till next time, Assalamualaikum. Kenapa tak tidur lagi, ha?